Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Bab pada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadilah kamu di dalam dunia ini seperti mana kamu orang asing ataupun orang yang melintas jalan. Baik. Kata Imam Bukhari, qala haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Muhammad ibn Abdurrahman Abul Munzir At-Tufawi anil A'mash qala haddatsani Mujahid an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Kata Al-Imam Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami, guru kami yang bernama Ali ibn Abdullah, katanya telah menceritakan kepada kami, guru kami yang bernama Muhammad ibn Abdurrahman Abul Munzir At-Tufawi daripada A'mash. Ingat kita cerita pasal A'mash ni. A'mash ni makna apa? Rabun. Sebab dia rabun, orang panggil dia rabun. Adakah dikira sebagai mengumpat? Yang ni boleh sebab nak bezakan dia. Nama dia Sulaiman ibn Mihran Al-A'mash. Al-A'mash. Orang gelar dia A'mash sebab dia terkenal dengan nama tu. Macam kawan kita Mat, banyak dalam kampung kita panggil dia Mat Tempang lah. Nak bagi dia, sebab dia tempang, orang kenal dia Mat Tempang kan. Taklah dianggap sebagai, kecuali kalau dia tak suka. Dia tak suka tak boleh. Kalau kita mat ramai sangat dalam kampung, so kita nak bezakan mana satu mat. Kita kata mat yang sifat dia agak tempang sikit, a'raj. Tapi kalau dia tak suka tak boleh lah. Tapi kalau dia kata tak apalah, saya memang tempang pun kan. Bukan kita nak kutuk dia, kita nak bezakan dia daripada orang lain. A'mash katanya telah menceritakan kepada saya Mujahid daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang bahu saya. Nabi pegang bahu. So kita kadang-kadang, tuan-tuan, Nabi tunjuk ni, kita kadang-kadang ni kita nak bawa sunnah ni kan, pada kawan-kawan kita, apa salah kita sentuh bahu dia? Apa khabar? Ni saya nak bagi tahu ni. Pegang bahu. Sentuhan kadang-kadang memberikan kesan. So Nabi ni dia sayang ke Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni anak Umar Al-Khattab lah, Umar bin Al-Khattab. So dia pegang bahu. Dia pegang bahu, dia kata faqal, dan dia kata kun fid dunya ka'annaka gharib. Dia pesan. Ibn Umar muda. Ibn Umar, Nabi tahu Ibn Umar akan hidup lama lagi lepas Nabi tak ada. Nabi pesan kat dia, Nabi kata hiduplah kamu dalam dunia ni seolah-olah kamu ni orang asing. Kenapa Nabi pesan gitu? Sebab orang asing ni, biasanya kalau orang asing masuk satu kampung, dia tak ambil peduli sangat pasal orang lain kan? Dia tak ada dengki, dia tak ada iri hati. Dia orang asing, dia nak cakap pasal orang pun, aku pun orang asing kat sini kan, orang halau aku keluar kan, teruk juga. Dia tak ada kata orang, dia buat hal dia kan? Tu orang asing. Bukan sekadar orang asing, Nabi kata au tu maksud bukan atau. Au tu kata Ibn Hajar lebih kepada maksud bal, bahkan lebih baik kalau kamu jadi orang yang melintas jalan. Macam mana orang melintas jalan? Orang yang melintas, orang yang nak perjalanan, dia dalam jalanan, dia transit sekejap. Abur ni maksud transit. Abur, transit. So kita kalau kita pergi travel mana-mana kan, transit 5 jam dekat airport. Kita transit 5 jam dekat airport Dubai. Masa kita transit tu, apa kita buat? Kita akan sentiasa ingat flight aku apa. Betul? Kita nak tidur pun tak apa nak selesa. Ada tak masa 5 jam tu kita terfikir aku nak beli rumah kot kat sini? Entah ke 5 jam nak duduk ni. Macam itulah orang yang duduk dalam dunia ni. Boleh beli rumah, tapi jangan ingat akan duduk lama.
Kita kena ingat, yang kita ni dalam dunia, semua ni, kita, semua, ustaz ke, tak ustaz ke, dalam ujian, dalam dewan periksa. Dan kita tak tahu, bila pengawas periksa akan kata, masa menjawab sudah tamat. Dalam dunia, kita tahu kita masuk periksa 2 jam, 2,5 masuk, 4,5 habis. Tapi dalam dunia ni, Allah Ta'ala uji kita, kita tak tahu bila akan berakhir ujian ni. Tiba-tiba nanti Tuhan akan bagi kertas result. Semua skrip-skrip jawapan yang kita buat dalam dunia ni akan diletakkan dalam satu kitab. Masa tu orang-orang yang jahat dia akan kata apa? Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Pada hari itu kami akan letakkan kitab. Kamu akan melihat orang-orang yang jahat akan takut dengan isi kandungan kitab itu. Dan mereka mengatakan, celakanya kami. Apakah jenis kitab ini? Yang tidak tinggal besar ataupun kecil. La yughadiru saghiratan wala kabira. Kecil tak tinggal, besar tak tinggal, semua ditulis. Semua ditulis. Illa ahsaha. Dia tak tinggal, melainkan semua ditulis. Wa wajadu ma amilu hadira. Dan mereka dapati apa yang mereka amal telah terbit betul-betul hadir di depan mereka. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Tuhan sekali-kali tak zalim pada seseorang hamba dia. Tuan-tuan, sebab itu Nabi pesan kepada Ibn Umar, dalam dunia ni jangan selesa sangat. Saya sebut dah tadi, ujian Allah Ta'ala memberikan musibah pada kita. Berbentuk musibah ujian tu. Nak tengok kita sabar ke tidak. Dan ujian ni bukan sekadar nak tengok kita sabar, ataupun bukan hanya sekadar nak bagi pahala ataupun nak ampun dosa. Kadang-kadang ujian ini juga merupakan satu benda yang amat manis untuk dikenang. Kalau kita hidup tak ada masalah, apa benda yang kita nak kenang? Sebab itu kata Ibnul Qayyim dalam Shifa'ul Alil. Cantik kata Ibnul Qayyim. Kalau ada laptop saya boleh ni, tapi saya lupa nak ambil laptop tadi. Ibnul Qayyim dia menulis satu kitab Shifa'ul Alil. Dia kata, dunia dipenuhi dengan perkara yang dibenci oleh nafsu. Bagi orang-orang yang beriman. Dan syurga dipagari oleh benda yang neraka dipagari oleh benda yang nafsu suka. Syurga dipagari oleh benda yang nafsu tak suka. Allah Ta'ala memberikan ujian dan musibah kepada hamba-Nya yang beriman, supaya nanti apabila mereka masuk ke dalam syurga, mereka akan kenang betapa beratnya usaha kami nak masuk ke dalam syurga ini, dan mereka akan menghargai syurga. Maka sebab itulah Allah Azza wa Jal mengeluarkan Adam daripada syurga, walaupun syurga itu memang diciptakan untuk Adam alaihi salam. Takdir Allah tahu yang Adam akan masuk semula ke dalam syurga kerana Adam adalah Nabi. Tapi kenapa Allah Ta'ala keluarkan Adam daripada syurga, turun ke dunia, supaya Adam dapat beramal, dapat musibah, supaya dia sabar menghadapi musibah, supaya dapat dia beramal untuk syurga dia. Dan apabila dia masuk ke dalam syurga semula, dia akan rasa begitu syurga ini satu perkara yang bernilai, bukan semua orang dapat, melainkan hanya untuk orang yang bersungguh-sungguh. Begitu juga Yusuf alaihi salam. Tuhan tahu yang dia akan jadi menteri dekat Mesir. Dia akan jaga perbendaharaan Mesir. Tapi kenapa sebelum dia menjadi menteri, Allah Ta'ala takdirkan dia masuk ke dalam penjara?
supaya nanti apabila dia naik menjadi menteri, dia akan rasa, oh dulu aku pernah diuji. Sekarang waktu untuk aku beringat, walaupun aku berada di kursi menteri, aku tak boleh zalimi mana-mana orang. Dan begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diuji oleh Allah, keluar daripada kampung halaman dia. Keluar daripada kampung halaman. Bawa diri dalam keadaan sembunyi. Duduk dekat Gua Sur 3 hari 3 malam. Menyorok. Sebab tu saya kata, tuan-tuan, kita malam ni nak ceramah Isra' Mi'raj kan? Tapi tak apalah, mungkin tuan-tuan tak pergi kot malam ni kan, jauh. Tapi tuan-tuan pernah fikir tak? Sebelum saya hurai lagi kalam Ibn Qayyim ni, dia ada corner sikit kan? Ada simpang sikit. R&R. Tuan-tuan, kita pernah fikir tak? Masa Nabi hijrah, bila Nabi nak hijrah, Isra' Mi'raj dah berlaku ke belum? Udah. Kalau ikut pendapat yang masyhur di sisi ahli sejarah, sudah. Sebelum hijrah. So maknanya Nabi dah kenal ke tak dengan Buraq? Dah kenal. Nabi dah pernah naik Buraq dah. Betul? Kenapa Nabi tak request isi borang ke apa ke Allah, ya Allah hantar aku Buraq daripada Mekah pergi Madinah direct? Kalau pergi Baitul Maqdis, naik ke langit, balik sebelum subuh, punya laju Buraq tu. Takkanlah nak pindah Nabi ke Mekah, daripada Mekah ke Madinah tak boleh pakai Buraq. Buraq pun tengah free masa tu. Tuan-tuan pernah fikir tak? Kenapa Nabi tak request Buraq? Ke tak nak fikir? Ha? Tak nak fikir? Bukan susah Allah Ta'ala nak hantar Buraq ni. Kalau jemput ke langit boleh, tuan-tuan. Pasal apa ke Madinah tak boleh? Pasal apa ke Madinah terpaksa pusing ni? Tak ikut ni highway sambil lalui, tak ikut. Dia ikut yang lain, jalan jauh, terpaksa pijak batu. Sampai Syekh Al-Mubarak Furi bawa riwayat, dia kata sampai melecek kaki Nabi ni. Kerana kan Nabi tak nak pijak pasir, takut nanti orang Quraisy tahu. Dia tak ikut highway ni yang Datuk Samilu duk buat ni, tak ikut. Bukan jalan biasa lah, dia ikut jalan lain. Duduk Gua Sur 3 hari 3 malam. Abu Bakar menangis dalam gua, takut orang Quraisy nampak dah daripada pintu gua. Ini semua Allah Ta'ala berikan ujian. Allah Ta'ala berikan ujian. Allah Ta'ala berikan cabaran. Bahkan Allah Ta'ala sebut, in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh. Kalau kamu kena luka, kamu kena tahu orang lain juga luka. Kalau kamu tak berjuang untuk Islam, kamu kena tahu orang lain yang bukan Islam juga berjuang untuk agama dia. Maka kamu juga kena berjuang. Supaya nanti apabila kamu menang memperjuangkan agama, kamu akan menghargai agama ni. Maka sebab itu dalam riwayat menyebut ketika mana Nabi alaihi salatu wassalam, ketika mana masuk ke bumi Mekah, Nabi tunduk. Nabi bila masuk ke bumi Mekah, buka kota Mekah, Nabi tunduk. Kerana bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Setelah semua ujian itu dia lalui, maka Allah Ta'ala berikan dia kemenangan. Orang masuk Islam berbondong-bondong, maka dia rasa nikmat perjuangan itu. Kita hari ni kita tak rasa Islam bernilai. Sebab apa? Sebab kita tak buat apa nak dapatkan Islam. Kita lahir dalam keluarga Islam, mak kita suruh kita pergi mengaji, lepas tu kita belajar Islam sikit-sikit kat madrasah, dekat sekolah surau. Lepas tu kita rasa okey, cukup. Kita tak struggle, maka kita tak hargai sangat. Berbeza dengan orang yang dapat Islam dengan struggle.
dia akan rasa, oh, beruntungnya aku dapat hidayah ni. Maka sebab itu Allah Ta'ala berikan ujian. Maka sebab itu Nabi Allah Ta'ala tak hantar dia dengan burak waktu dia nak pergi hijrah. Kerana hijrah adalah pengorbanan untuk agama. Berbeza dengan Isra' dan Mi'raj yang merupakan keistimewaan dan mukjizat. Dia hanya untuk Nabi. Jadi kalau Nabi naik burak daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis, naik ke langit, itu mukjizat yang hanya untuk Nabi. Orang lain tak diminta untuk tiru. Orang lain tak diminta untuk tiru. Tak ada siapa pun yang tuntut kita untuk pergi ke Sidratul Muntaha. Tak ada. Berbeza dengan hijrah, yang mana ia merupakan pengorbanan untuk agama. Semua orang dituntut untuk membawa ajaran agama ini dan mempertahankan dia. Nanti kalau Nabi naik burak, orang kan kata Nabi tak apalah, dia ada burak. Kita mana ada burak? Kita beruk adalah. Nampak tak tuan-tuan? Sebab itu Allah Ta'ala tak hantar burak dekat Nabi dalam peristiwa ini. Supaya orang tahu, orang boleh contohi Nabi. Orang boleh contohi Nabi. Orang ikut perjuangan dia. Kerana kalau Nabi juga perlu berjuang dan berusaha untuk mengangkat agama ini, maka begitu juga dengan penganut dia. Begitu juga dengan umat dia. Baik. Kemudian kata Ibnu Umar, wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa wa khudh min sihhatik limaradik wa min hayatik limautik. Ibnu Umar mengatakan, apabila kamu menjalani waktu petang, jangan tunggu pagi esok. Amal untuk dunia, amal untuk akhirat. Waktu tu juga. Jangan tunggu-tunggu, jangan tangguh-tangguh. Dan apabila kamu menjalani waktu pagi, jangan kamu tunggu petang. Dan ambillah peluang ketika mana kamu sihat, supaya nanti bila kamu sakit, kamu tak rasa menyesal lah. Kan? Bila sakit nanti tak rasa, Allah kan bagus masa sakit tu duk buat. Dan juga dia kata, waktu hidup kamu sebelum mati. Saya baca tadi ayat Quran. Bahkan banyak ayat Quran yang kata, orang-orang yang jahat dalam dunia ni, bila dia tengok neraka, dia nak balik ke dunia. Walau tara idh wuqifu 'ala an-nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Kalau kamu melihat wahai Muhammad, orang-orang jahat apabila mereka diletakkan depan pintu neraka, mereka akan kata, ya laitana, alangkah baiknya kami, nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina, alangkah baiknya kalau kami dikembalikan ke dalam dunia dan kami beriman dengan ayat Tuhan kami dan kami tidak mendustakan ayat-ayat dia. Tapi Tuhan kata apa? Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Tapi Tuhan tahu, walau ruddu, Tuhan tahu apa yang mereka sembunyikan dalam jiwa mereka. Kalau Tuhan kembalikan mereka ke dunia, la'adu limanuhu anhu, mereka akan buat perangai yang sama juga. Wa innahum lakadzibun, kerana mereka itu orang-orang yang berdusta. Sebab itu tuan-tuan, saya katakan, masa kita tak panjang. Masa kita tak panjang, kita beramal untuk diri, kita menyampaikan untuk orang. Kadang-kadang kita ni kita beramal untuk kita menyampaikan ke orang, tapi untuk diri sendiri kita tak amal. Kan? Kadang-kadang kita nak menyampaikan ke orang, tapi cara penyampaian kita duk maki orang, kita duk troll orang. Kita menang hujah tapi kita kalah adab. Kita menang hujah tapi kita kalah akhlak. Maka orang tolak bukan kerana kelemahan hujah kita, tetapi orang tolak kerana miskinnya kita dalam akhlak. Miskin kita dalam akhlak. Kita duk troll orang. Kita lupa dulu pun kita pun macam orang tu juga. Tapi ada yang menyampaikan kepada kita dengan cara yang baik, maka kita sampaikan dengan cara yang baik. Berapa banyak produk-produk yang bagus, tetapi promosi tak bagus, pemasaran tak bagus, packaging tak bagus, maka orang tak beli. Tapi kalau packagingnya bagus, promosinya bagus, kadang-kadang barang tak sedap, orang beli.
So sunnah ini satu produk yang bagus. Promosi ia dengan cara yang bagus. Package dia dengan package yang bagus. Packing dia dengan packing yang bagus. Supaya orang nampak sunnah itu bagus. Baik.